Facebook kita dan bercakap tentang GST ni, Datuk. Kalau boleh Datuk kongsikan, sebab pada mereka-mereka yang pelihara kucing ni, makanan kucing ni kena GST ke, Datuk? Sekarang proses food dah kena. Selepas ni pun kena lagi lah. Jadi tak payah risaulah, sebab selama ni kita dah kena, jadi lepas ni kena. Saya pun ada kucing sebenarnya. Oh ya ke? Tu ada kucing kata kan. Kucing tu warna kelabu dan kita panggil dia grey. Bunting pula tu sekarang. Boleh tak kalau lepas ni tim nasi lemak kopi nak pergi shoot kucing tu, Datuk? Boleh. Okey, Datuk, bercakap pasal GST ni kan, bila barang yang dikenakan GST meningkat sebanyak 6%, mesti barang tu jadi lagi mahal tu. Dia gini, ada sekumpulan barang 10%. Selepas GST nanti turun jadi 6%. Oh, maksudnya yang sebelum ni 10%, bila lepas kena itu GST jadi 6. Contoh pakaian, contoh perabot, contoh pinggan mangkuk, TV, peti sejuk. Sekarang itu di antara contoh-contoh barang yang selama ni kita guna. 10% dikutip oleh custom di kilang peti sejuk, di kilang kereta, di kilang perabot, di kilang pakaian. Lepas itu 10% itu jadi 18% secara purata apabila sampai kepada pengguna. Jadi kita bayar kalau RM100 RM18, patut RM10 je. Tapi lepas ni kita bayar RM6 je, bukan RM10, RM18. Turunlah harganya. Lagi jimat lah sepatutnya kan. Ada yang satu lagi kumpulan tu proses food 5%. Apabila sampai pada kita 7-8%. Lepas ini 6% sahaja. Tepat 6% ada dalam bil. Jadi GST ni lebih telus. Sekarang ni kita dah bayar cukai tapi kita tak perasan. Dipanggil cukai tak langsung, dikutip oleh custom. Itu dia. Ada satu lagi, perkhidmatan. Kita pergi segala restoran-restoran yang tertentu kena 6%. Pergi hotel kena 6%, top up kena 6%, Astro kena 6%. Service tax tu. Service tax, service tax. Sekarang ni 6% itu apabila GST nanti kekal 6%. Jadi tak berubah lah. Tak berubah. Ada sedikit 5 jadi 6, ada banyak 10 turun pada 6, ada juga 6 kepada 6. Jadi GST ni bukan cukai baru, dia cukai ganti. Cukai ganti. Penjenamaan baru lah ni. SST yang kita mansuh. SS tu apa? Cukai jualan dan cukai perkhidmatan kita mansuh. Lepas tu kita tukar kepada GST, Goods and Services Tax, cukai barang dan perkhidmatan. Okey, Datuk, mungkin ramai penonton juga nak tahu. Tadi Datuk ada sebut tentang cukai apa, barang-barangan yang tak ada cukai. Yang tak kena. Ini barang yang kena cukai apa pula, Datuk? Boleh tak Datuk bagi contoh? Tambah lagi yang tak kena cukai. Yang tak kena cukai, air kat rumah tu tak kena lah. Air pipe tu tak kena. Elektrik 300 unit pertama tak kena. Maksudnya daripada 100 rumah rakyat, 70 rumah tak kena. Rumah kita tak kena lah. Rumah orang kaya yang lampu pagarnya 24 jam semua tu. Kenalah sikit lepas itu. Apa yang tak kena lagi? Perkhidmatan kesihatan tak kena, perkhidmatan pendidikan tak kena, kemudian transport tu, rail, LRT, taksi, kereta sewa, bas tu semua tak kena. Perbankan tak kena, sewa rumah tak kena, banyak yang tak kena. Urusan dengan kerajaan, urusan dengan PBT tak kena. Jadi banyak yang tak kena. Jadi apa yang kena? Yang kena ialah selama ini kita sudah kena, tapi kita tak perasan. Pakaian, saya dah sebut tadi sebelum ini 10, lepas ni 6. Kemudian perkhidmatan tadi itu kenalah. Kemudian proses food selama ini 5 itu kenalah. Jadi kita boleh hidup tanpa dikenakan GST. Kenapa saya kata begitu? Saya dah sebut tadi, kalau kita makan di rumah dan sebagainya dengan segala jenis makanan yang ada, tak kena GST pun. Jadi tak payah risau. Satu lagi, kalau kita pergi pasar tani tak kena, pasar lambak tak kena, pasar malam tak kena, pasar Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, pasar borong tak kena. Kenapa tak kena? Kedai-kedai itu tidak mencapai had kena.
500,000 nilai jualan setahun. Mana ada orang jual ke pasar lambak dapat 500,000 setahun. Maksudnya kalau dia berniaga, katalah masuk bulan ke 10, dia dah capai 500,000, selepas itu dia kena dia kena daftar lah, kena mendaftar. Daftar ini bukannya susah. Online je. Pada saat dan ketika ini pun boleh daftar, atas katil boleh daftar. Saya dah daftar tu, saya dah daftar. Kamu niaga ke? Ada sikit-sikit. Tudung ke? Tudung dan burger tu daftar sekali jalan. Burger? Burger apa? Tudung Farida tahulah. Kau dengan Dato' Ahmad pun kau nak promote juga jangan. Nak promote Dato' Ahmad. Tak ada daftar, takut ni. Takut kena denda tu lepas ni. Ya, kalau lambat kena denda. Okey, sejauh mana tu ada yang mengatakan GST ni membebankan rakyat? Kita dah buat penyelidikan. Pendapatan rakyat ini dia banyak digunakan untuk pertama makanan, beli barang makanan. Jadi apabila barang makanan itu telah dikecualikan oleh GST kepada semua rakyat, rakyat miskin, rakyat sederhana, rakyat kaya, semua makanan tu dikecualikan. Dan satu lagi, apabila nanti kita akan ada RM300 BRIM tambahan untuk yang pendapatan 4,000 ke bawah, 3,000 ke bawah, kita panggil BRIM GST. Kalau sekarang 650 nanti boleh jadi hampir 1,000 dapat BRIM. Kemudian kita potong cukai pendapatan 1 hingga 3 mata peratusan individu, potong cukai syarikat 1%, cukai koperasi 1%. Saya tak nampak ia membebankan. Jadi banyak usaha-usaha kita ni ialah untuk menutup apa yang kita panggil sebagai underground economy ataupun ekonomi gelap. Apa benda tu? Orang tak lari cukai, orang kurang cukai, orang tipu cukai. Ini besar dia punya jumlah di dalam negara kita ni. 30% daripada keluaran dalam negara kasar. Wah, pelik sikit bunyi tu ya. Banyak tu, berpuluh bilion ya. Jadi kita boleh mengurangkan apa yang kita panggil sebagai ekonomi gelap, underground ekonomi, bawah tanah apa semua ni, dengan mengadakan GST. Dalam negara-negara yang macam Malaysia dan negara-negara seumpamanya 30%, tetapi dalam negara-negara maju yang telah melaksanakan cukai GST dan sebagainya ini, dia turun separuh. Jadi kita dapat wang tambahan dalam kutipan cukai yang dibuat oleh custom di bawah GST ini dibanding dengan yang sekarang. Wang tambahan tu kita nak buat apa? Kerajaan nak simpan duit ke? Tak. Belanja kerajaan ni lebih daripada pendapatan kerajaan saat ini. Itu dipanggil defisit tu. Jadi segala yang kita dapat, kita kembalikan semula pada rakyat. Di bawah pimpinan Datuk Seri Muhammad Najib Tuan Abdul Razak, Menteri Kewangan, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Husni, saya membantu mereka ya bersama dengan Datuk Chua Ti Yong. Kita ni sedang merangka sekarang ni bajet 10 hari bulan Oktober ni. Apa lagi yang kita nak bantu rakyat? Macam mana kalau kita nak bantu rakyat kalau kita tak dapat duit yang secukupnya? Ya, jadi kita nak dapat duit ni dengan kaedah cukai kepenggunaan ini. GST ni cukai kepenggunaan. Lagi banyak beli barang, lagi banyak kita kena. Tapi sekarang pun dah kena. Ya? Dah kena dah. Kalau kita cukup dengan baju ni, besok pakai baju ni, lusa pakai baju ni. Sebenarnya 10% Sekarang ni 10. Sekarang ni 10. Lepas ni 6. Lepas jadi 6. Kalau kita tak beli pakaian tambahan, kita tak kena GST. Kalau kita secukup makan apa yang ada, maka kita boleh menjimatkan perbelanjaan, kita tak adalah kena GST. Tapi diorang kata beban. Sekarang ini lagi tinggi bebanannya, tapi tak sadar. Ya, mungkin pada saya mereka tu kurang pengetahuan berkenaan GST dan hanya fikirkan pertambahan 6%. Sebenarnya pengurangan terutamanya kepada sesetengah barang yang mempunyai cukai jualan 10%. Tapi yang penting GST ini akan dilaksanakan pada April tahun 2015. Sebelum 1 April 2015 itu 31 hari bulan 12 kena daftar. Mereka yang patut daftar tu daftar. Lagi awal daftar, lagi banyak kemudahan mereka dapat. Ada 2 kemudahan mereka dapat. Satu, bantuan RM1,000 untuk membeli software accounting yang ada kena mengenai dengan GST ni. Yang kedua ialah mereka dapat latihan secara
percuma pendetailan perincian GST, apa yang kita panggil sebagai hand holding program untuk membantu mereka. RM1,000 ini dicampur-campur semuanya RM150 juta kerajaan nak bagi ni untuk membantu tu, utama IKS, Small Medium Enterprise, industri kecil sederhana, perusahaan kecil sederhana ni. Kita nak bantu dengan bantuan yang RM1,000 ini, dan latihan itu segala jumlah-jumlahnya daripada dah 2-3 tahun ni, itu RM100 juta, campur RM150 juta, dah RM250 juta. Nak menyediakan GST ni bukan suatu perkara yang mudah. Bukan tahu ambil duit je, sebenarnya kerajaan pun kena keluar. Kena keluarkan juga. Lepas itu, apabila kita kurangkan cukai pendapatan apa semua tu, kita kurang sikit duit. Tetapi dengan kita mengurangkan cukai pendapatan itu, mudah-mudahan mereka lebih lagi mendaftar untuk GST ni, maka kita akan dapat lagi perbelanjaan yang lebih dan pendapatan yang lebih. InsyaAllah. Konsep yang penting. Nak rumusan ke ni? Boleh Datuk, silakan. Ke belum lagi? Boleh, silakan. Boleh. Masih tak dapat datang lagi kopi O ni. Yang penting tadi, yang pertama, cukai itu untuk rakyat. Jangan risau bayar cukai. Yang kedua, kita sudah pun membayar cukai sekarang. Yang ketiga ialah kita nak jadi negara maju, maka cukai GST ini membawa kita ke tahap negara maju. 160 negara dah laksana, takkan mereka silap. Takkan 160 negara ni silap, ya. Jadi negara jiran kita semua dah laksana, kita akan laksanakan. Orang yang tak suka tu, mereka boleh hidup tanpa GST dengan menggunakan barang-barang yang dikecualikan daripada GST. Baik, itu dia. Inisiatif yang bagus dilakukan oleh kerajaan, memberi kepada rakyat. Tetapi ada caranya tersendiri. Kita sebagai rakyat sama-sama kita membantu meringankan beban, dan pada penghujungnya akan kembali kepada kita sebagai rakyat Malaysia, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Dato' Ahmad Mazlan, Timbalan Menteri Kewangan, kerana sudi berkongsikan dengan penonton semua tentang GST. Terima kasih kembali. Mungkin lepas ni boleh bersama kami lagi tu, di minggu-minggu hadapan. Hai, saya bersedia. Terima kasih Luqman, terima kasih Fizo. Terima kasih Nasi Lemak Kopi O, TV9, Media Prima. Baik, kita akan berehat seketika. Kembali nanti ada banyak lagi perkara-perkara menarik yang semestinya untuk anda kami sudah sediakan selama 2 jam. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O, Nasi Lemak Kopi O.